Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, pada kesempatan ini ingin saya berkongsi satu bid'ah yang saya buat. Bid'ah yang saya maksudkan ni ialah urusan dunia yang membantu urusan agama, iaitu alat kamera yang saya gunakan untuk merakam video-video saya yang saya buat di rumah ataupun di hotel. Sebelum ni saya telah berkongsi, saya gunakan drone, saya gunakan action camera. Cuma saya terfikir, yang lazim saya buat di rumah ataupun di bilik hotel, saya belum lagi berkongsi tentangnya. Jadi dalam sesi kali ini, sembang-sembang, saya ingin berkongsi peralatan yang saya guna untuk merakam video yang saya muat naik ke YouTube. Sebenarnya saya tak menggunakan apa-apa alat canggih. Sebelum ini saya menggunakan phone Vivo. Alright, phone Vivo model V20 tahun 2021. Yang ini saya beli ketika tu ada sale di Shopee. Jadi tolak-tolak apa semua tu jadi RM1,231. Adalah vouchernya, ada diskaunnya, campur shipping apa semua, jadi 1,231. Jadi Alhamdulillah dengan phone Vivo ni saja saya telah membuat Alhamdulillah lebih 300 buah video. Baik dengan phone ini saja ataupun dengan menggunakan drone, dengan phone Vivo ini. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin membuat video, sebenarnya tak perlu peralatan canggih-canggih, tak perlu peralatan yang mahal-mahal, boleh saja guna yang biasa-biasa. Tak perlu beli baru. Kalau ada phone lama yang masih ada di rumah, asalkan boleh buat rakaman, dipersilakan. Dan saya sendiri, bila buat rakaman, pilihan ataupun cara pilihan saya ialah menggunakan phone. Kenapa? Sebabnya ialah setelah membuat rakaman, saya dapat terus muat naik ke YouTube. Saya ni jenis kita nak buat kerja efisien kan. Buat video, rakam, lepas tu terus saja muat naik ke YouTube. Jadi kalau gunakan phone, dalam phone ada kameranya, ada YouTube aplikasi dalamnya, boleh terus muat naik. Okey, bila menggunakan phone, buat rakaman menggunakan forward facing camera ataupun disebut sebagai selfie camera. Cumanya selfie camera ni dia punya kualiti kurang sikit berbanding dengan main camera di belakang. Meskipun selfie camera untuk Vivo model ini kualitinya ialah setinggi 44 megapiksel dan mampu membuat rakaman sehingga 4K pada 30 frame per second. Okey, cumanya bila saya banding, terutamanya bila membuat penggambaran ataupun rakaman pada waktu malam, rear camera jauh lebih cantik berbanding forward camera. Atau apabila saya membuat rakaman di luar, di taman ke, di taman mainan ke, mana-mana ke, rear facing camera jauh lebih cantik daripada forward facing camera. Meskipun dalam bahagian setting saya set pada kualiti yang sama, iaitu 1080p. Okey, tapi cabarannya bila nak buat rakaman menggunakan rear facing camera, kan, saya tak nampak muka saya tak nampak butang rekod tu macam mana ke apa ke. Jadi ada cabaran di situ. Kalau buat guna forward facing, saya nampak muka saya nampak butang rekod di mana apa semua, tapi kualiti pula kurang. Nak guna rear facing yang lebih cantik tapi tak nampak pula kan. Jadi ada cabarannya di situ. Maka 2-3 bulan yang lepas, saya mula membuat pencarian dan kajian untuk upgrade phone ya. Walaupun ini sudah sangat bagus, saya nak upgrade phone, maka saya upgrade ke phone ini. Phone ini jenamanya Asus. Pernah dengar tak? ASUS. Kalau pernah dengar pun, Asus ni lazimnya laptop, lazimnya komputer, khususnya gaming laptop dan juga gaming komputer kan, jenama ASUS. Kalau phone jarang-jarang orang pakai. Ada tak di kalangan para penonton yang pakai Asus? Ataupun di kalangan ahli keluarga kalian, saudara mara kalian yang pakai Asus, ada ke tidak? Tak ada ya, sebab jenama Asus ini dia memang tidak masyhur lah tentang kalau untuk phone. Kalau laptop, komputer, desktop komputer khasnya untuk gaming, memang dia masyhur. Jadi phone ini dia tak ada forward facing camera. Dia ada rear facing saja. Cuma rear facing tu boleh berpusing menghadap ke hadapan. Jadi phone ini nama dia Asus Zenfone 8 Flip. Asus Zenfone Flip 8. Okey. Itu model nama dia. Jadi sebagai contoh saya nak tunjuk di sini. Okey, kalau boleh nampak, ini kameranya, dia menghadap belakang. Kalau saya nak menghadap ke hadapan, tekan saja butang, dia pusing menghadap depan. Kalau nak belakang balik,
Boleh saja ke belakang ya. Okey, dan kita juga ada kemudahan untuk adjust kalau nak angle tertentu. Okey, saya cuba tunjukkan. Nampak dia bergerak. Kalau kita nak ambil angle ni pun boleh saja. Okey, kalau nak adjust lagi angle ni pun boleh saja. Saya tak tahulah siapa yang kreatif ke apa kan. Kalau nak ambil pada angle tertentu, nak letak pada angle macam ini ke. Jadi dia ada kemudahan pada mana-mana angle, tak semestinya depan belakang sahaja. Jadi ini terpulang kepada kreativiti masing-masing. Okey. Alright. So apa kelebihan lain? Jadi sekarang ini rear facing camera boleh menjadi forward facing camera. Maka kualiti yang saya dapat daripada rear facing ini boleh juga menjadi forward facing. Dan kelebihan yang lain, untuk displaynya dekat atas tu tak adalah tempat yang ada forward facing camera tu. Jadi boleh full screen display tanpa ada notch untuk kamera itu. Kemudian kameranya, korang biasa dengar sehingga kualiti 4K kan, 4K. Kamera ini kualitinya sehingga 8K pada 30 frame per second. 8K pada 30 frame per second. Sebenarnya saya pun dah 2-3 bulan pakai ni, saya tak pernah try pun lagi 8K tersebut. Tapi di bahagian setting saya nampak lah ada 8K. Okay, saya biasa guna kualiti 1080 sahaja pada 30 frame per second. Kenapa? Pertama, kalau guna kualiti yang lebih tinggi, 2K ke 4K ke, bila buat rakaman, ia akan mengambil memori yang banyak. Kemudian akan mengambil masa yang lama untuk upload ke YouTube. Dan ketiganya, kebanyakan orang apabila tonton YouTube, kualitinya tu auto saja. Dan bila auto, YouTube selalunya set 720. Lebih kurang gitu je. Kalau kita nak 4K, kita sendiri yang kena select 4K. Dan kemudiannya, bila nak sebut 4K ni, kebanyakan orang phone-nya tidak ada 4K display. Phone yang ada 4K display hanyalah Sony Xperia. Dan Sony Xperia ni, phone-nya sangat-sangat mahal. Jadi, phone yang ada 4K display, hanya Sony Xperia. Jadi, buat apa? Nak set 4K kan? Dan kalau tengok melalui laptop pun, tak banyak laptop yang sebenarnya ada 4K display. Maka sebab itulah saya pun tak guna 4K. Saya guna 1080p sahaja. Memory tak payah banyak, senang nak upload. Dan memang kebanyakan orang pun, paling-paling dia tengok pada kualiti 1080p. Lazimnya biar auto saja kan setting tu kan. Tahu tak ada setting untuk adjust kualiti gambar? Sebagai orang tak tahu pun. Okay? Kalau yang tahu pun, mereka tidak set pada setting yang lebih tinggi kerana untuk tonton akan menggunakan data yang banyak ataupun memerlukan kelajuan internet yang tinggi. Okey, itu sebabnya. Baik, apa kelebihan lain untuk phone ini? Kelebihan lain ialah ia memiliki sistem mikrofon, 3 mikrofon. 1, 2, 3. Dan 3 mikrofon ini dia berjaya fokus kepada suara dan sensitivity ataupun gain untuk suara tersebut adalah lebih tinggi. Sehingga dengan itu, apabila saya membuat rakaman menggunakan kamera ini, saya tidak perlu memakai mikrofon. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, sebelum ini bila saya buat rakaman menggunakan phone Vivo ini, ada mikrofon yang klip di sini. Okey? Dan mikrofon ni kadang-kadang bila buat rakaman dah cakap-cakap baru perasan, mikrofon tak pakai. Kadang-kadang dah pakai tapi tak cucuk. Kadang-kadang dah cucuk tapi tak cucuk penuh. Jadi tak perlu masuk kan. Jadi bila yang ini ni, saya tak perlu fikir lagi lah tentang mikrofon. Boleh cakap terus. Audionya is acceptable untuk tuan-tuan dan puan-puan mendengarnya. Jadi inilah 2 kelebihan yang menyebabkan saya pilih phone Asus ini. Cuma saya lihat dalam model terbaru, baru-baru ini baru keluar model baru, Asus Zenfone 9. Dia tak ada lagi yang model flip. Model flip ni Asus Zenfone 8 sahaja. Zenfone 8 ada 2 model, 8 yang biasa, 8 flip. Flip ni yang boleh pusing ini. Kalau Zenfone 9, setakat ni saya tengok yang keluar Zenfone 9 sahaja, tak ada model flip. Yang bahagian boleh flip ni, Asus dakwa boleh buka tutup. Dia telah tested 300,000 kali. Dan kalau phone ini dia free fall, dia ada sensor free fall, benda ni akan auto tutup supaya tidak merosakkan kamera assembly ataupun dia punya hinge apa semua tu. Okey, jangan bimbang, saya bukanlah pengedar Asus.
Jadi saya bukan nak jual, cuma nak cerita alat, cuma nak cerita macam mana orang boleh buat alat yang bagi saya sesuatu yang menarik lah. Mungkin tak ramai yang tahu ada phone yang kameranya boleh ke hadapan, supaya rear facing, forward facing, kualitinya tetap juga tip-top. Jadi yang ini saya cuba night recording cantik, day recording cantik. Dan itulah sedikit yang saya nak cerita ya. Baik. Sedikit tambahan, di kalangan sahabat-sahabat, di kalangan para penonton, mungkin ada yang terfikir hendak membuat rakaman YouTube sendiri. Bahkan di kalangan tuan-tuan apa, mungkin ada yang memiliki ilmu agama yang jauh lebih tinggi daripada saya. Cuma mereka tidak membuat rakaman YouTube kerana terfikir kena ada kelengkapan yang mahal, kena ada kelengkapan yang canggih, kena ada mini studio dalam rumah, dan sebagainya dan sebagainya. Sebenarnya tidak ya, kita boleh gunakan peralatan yang asas saja. Tuan-tuan apa-apa mungkin ada phone yang lama yang boleh digunakan lagi, boleh saja. Sebab macam saya kata, kita tak perlu gambar, tidak perlukan kemampuan kamera yang sangat tinggi kalau dibuat dalam rumah. Okey, sekarang mungkin ada phone baru, sebelum ini ada phone yang kita sebelum ni kan masih ada kan? Boleh lagi guna. Okay, sebab kita hanya perlu guna forward facing camera sahaja. Kemudiannya kalau mikrofon, sebelum ni saya guna jenama Boya yang ini ni. Okey, boleh beli di Shopee ataupun di Lazada. Dan Boya ni ada dua model, satu yang menggunakan 3.5mm jack ataupun satu lagi menggunakan USB-C. Sebab phone sekarang ini dah tak ada 3.5mm jack, terus USB-C saja. Jadi kalau kita nak cucuk mikrofon, kena cucuk USB-C. Kadang phone tu dia bagi adapter. Kalau tak ada adapter, boleh beli mikrofon yang cucuk terus ke USB-C. Jadi itu saja. Kemudian boleh beli tripod. Macam saya guna tripod ini RM10 sahaja. Okey, boleh adjust tinggi rendah. Base-nya boleh buka untuk nak bawa mana-mana. Dan atas ni boleh adjust angle. Jadi tripod ni macam-macam jenis ada. Bila kita pergi kedai-kedai aksesori handphone, macam-macam tripod ada, boleh pilih mana yang sesuai. Okay, yang ini saya beli RM10 di Shopee juga. Yang ini RM28 tak silap kot. Okay, Boya. Alright. Phone saya ni dulu RM1,200. Jadi kelengkapan biasa saja. Kemudiannya tak perlu ada studio. Macam saya sekarang ni dalam bilik saya. Background pun macam-macam ada kan. Jadi tak perlu nak special. Yang penting ilmu yang kita cakap itu benar dan kaedah penyampaian yang bagus. Okay? Public speaking skill yang bagus. Tentang peralatan tak perlulah nak beli sampai ke Asus ke. Tak perlulah nak canggih-canggih kamera special apa. Boleh saja menggunakan phone anda. Forward facing camera sudah cukup. Bagi sesiapa yang nak beli phone untuk membuat rakaman, saya tetap recommend jenama Vivo. Sekarang ini kalau yang bagus tu Vivo V23. Yang ini V20 kan. Okey, V23 5G. Harga dia 2,100 di Shopee. Okey, agak mahal 2,100. Cumanya forward facing kameranya mereka telah upgrade. Quality 50 megapiksel. Boleh buat rakaman sehingga 4K. Dan dekat atas dan bawah phone tu sendiri ada cahaya lampu. Kan kadang-kadang orang buat rakaman video kan, mereka ada lampu bulat ke, lampu untuk terang kan, bagi muka tu ada nur sikit. Saya ni tak ada lampu bilik saja. Jadi dia ada lampu, built-in lampu supaya boleh buat rakaman. Tak payah beli lampu yang asing. Tak payah set up lampu yang asing, apa-apa semua tu. Dekat phone tu sendiri ada lampu. Okey, V23 5G. Boleh tengok di Shopee, boleh tengok di Lazada. Jangan risau, saya bukan pengedar Vivo, cuma sekadar mengesyorkan sahaja. Sebab yang penting ialah forward facing camera supaya kita dapat lihat sambil kita bercakap. Okey, forward facing camera itu. Di sini sahabat-sahabat mungkin tertanya-tanya, bukankah kalau nak pakai phone kamera cantik pakai iPhone 13 Pro apa semua tu? Saya tidaklah. Saya yang ini ni pun kalau harga rasmi Asus Malaysia 3,000, saya beli dari Shopee yang kita kata apa, under table ke AP ke apa ke, yang bukan daripada Asus Malaysia, saya dapat campur diskaun apa semua tu RM2,000. Okey, RM2,000. Sebab kalau iPhone 13 tu 6-7,000 kan. Tak payah. Yang ni RM2,000. Yang ni pun kira mahal. Lama juga saya fikir sebelum saya nak upgrade. Okey, dan bila saya upgrade, alhamdulillah memang berbaloi.
sangat berguna, tak payah cucuk mikrofon apa semua tu. Okey, jadi yang ni sedikit pengenalan tentang peralatan yang saya guna supaya menjadi motivasi kepada tuan-tuan dan puan kalau nak buat video, jangan buat video konten yang mengarut-mengarut tu. Okey, saya share ni sebab saya yakin di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ada yang memiliki ilmu agama yang banyak, yang ingin nak berkongsi tetapi macam nak kena beli kamera special, kamera yang besar lah, dengan tripodnya lah, dengan bilik ataupun studio lah, dengan lampu yang kan ada lampu tu, ada payungnya apa semua tu kan. Tak payah. Tripod saya RM10, phone saya yang sebelum ni RM1,200, tapi tak semestinya beli baru tau. Kalau ada phone yang lama boleh je. Sekarang ni saya dah upgrade kepada Asus. Yang ini saya bagi kepada anak pula guna. Kemudian mikrofon RM28. Pilih je mana lokasi yang agak-agak sesuai dan boleh saja cakap. Yang penting cakap benda yang betul. Jangan pula pergi jadi macam yang lain tu kan. Okay, cakap perkara yang betul dan cakap dengan cara yang kita kata menarik kepada para penonton. Baik, itu sedikit perkongsian saya. Itu saya. Jangan tanya phone ini bagus atau tidak dari aspek lain sebab saya hanya guna untuk rakaman sahaja. Tak ada SIM card dalam. Okay, tak ada SIM card. Saya guna untuk rakaman saja. Jangan tanya dari aspek lain. Call quality bagus ke dan sebagainya. Sebab saya sendiri kalau phone, saya guna phone lain iaitu ini Samsung Note 20. Ini phone harian saya ada SIM card. WhatsApp ke apa semua dalam phone ini. Tu ada bunyi juga tu. Yang phone lain ni semua untuk rakaman saja. Bila saya guna SIM card pun tak ada dalam. Okey. Baik, itu sedikit perkongsian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.